Pembinaan Telaga Kekal Air Bawah Tanah di Kawasan Kemajuan Pertanian Lot Sengkuang Mukim Labi daerah Belait akan membantu para peladang yang terlibat untuk menanam padi 2 kali setahun berbanding hanya sekali setahun selama ini. Menurut Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, melalui pembinaan telaga air itu, para peladang akan dapat meningkatkan hasil padi yang tinggi tanpa perlu bergantung kepada air hujan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong semasa ditemui oleh RTB pada perasmian pembinaan telaga kekal air bawah tanah di kawasan kemajuan pertanian Lot Sengkuang Mukim Labi daerah Belait juga menjelaskan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berhasrat untuk meningkatkan keluaran padi selain meningkatkan keluaran hasil tanaman sayuran dan buah-bahan di negara ini. Kita beruntung kerana telah berjaya melalui sebuah syarikat dalam negara. Seperti yang dimaklumi bahawa air adalah sumber penting dalam penanaman padi ataupun mana-mana tanaman di seluruh negara. Kita ni memang mempunyai challenge ataupun cabaran dalam mendapatkan air yang banyak dan konsisten bagi memastikan tanaman kita ni tumbuh dengan suburnya. Alhamdulillah di kampung Labi ini kita berjaya mendapatkan sumber air bawah tanah sedalam dari 80 meter dan dengan ini air ini akan dapat dibagi-bagikan kepada peladang-peladang penanam padi di kampung Labi ini yang mana akan membolehkan mereka untuk menanam padi 2 kali setahun. Selama ini mereka cuma menanam sekali setahun saja. Dengan adanya air ini, jadi tidak perlu akan bergantung kepada air hujan saja. Malah air itu sentiasa ada, walaupun bukan musim hujan, air ada untuk mereka menanam padi 2 tahun sekali dan boleh memilih untuk menanam padi hasil tinggi seperti padi sambada juga. Jadi itulah yang kebaikannya. Kita bersyukurlah kerana sudah banyak mungkin kita masa akan diterukkan lagi di tempat-tempat lain di seluruh negara untuk mencari sumber air bawah tanah ini yang akan membantu peladang-peladang tani untuk meningkatkan keluaran mereka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita saya merasmikan Telaga Kekal Air Bawah Tanah Kawasan Kemajuan Pertanian Lot Sengkuang. Taklima penggunaan sumber air dari telaga ini sementara itu disampaikan oleh Awang Saidin bin Namit, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Pelaksanaan telaga ini merupakan hasil kejayaan projek penerokaan air bawah tanah oleh Kementerian Berkenaan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dan Preston Geochem Sendirian Berhad. Kerja-kerja penerokaannya yang bermula 2 Jun lalu telah siap sepenuhnya pada 14 September. Sumber pengairan dihasrat dapat meningkatkan pengeluaran varieti padi yang tinggi serta penanaman 2 kali setahun. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Siput, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian tersebut, dan Awang Ramli bin Haji Jamuddin, Pegawai Daerah Belait. Rombongan Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menyertai aktiviti mengatam padi, iaitu kesinambungan penanaman padi semasa lawatan kerja Yang Berhormat Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada bulan Julai lalu. KKP Lot Sengkuang merupakan salah satu kawasan penanaman padi utama negara dengan keluasan 45 hektar dan kawasan tambahan seluas 255 hektar menjadikannya 300 hektar. Pihak kerajaan akan terus meningkatkan aktiviti pertanian khususnya penanaman padi di kawasan berkenaan kerana mendukung visi dan misi Kementerian Berkenaan dalam menambah hasil pengeluaran padi bagi meningkatkan tahap sara diri. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib perlu berfikiran terbuka untuk menerima perubahan bagi memastikannya kekal relevan mengikut aliran semasa serta tidak bersikap business as usual. Ini kerana Perbadanan Taib menghadapi cabaran besar dalam menarik minat pelanggan baharu terutama kalangan generasi muda di samping mengekalkan pelanggan yang sedia ada.
Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib berucap demikian pada Majlis Makan Malam Tahunan Perbadanan Taib bersempena ulang tahun penubuhannya ke-29. Majlis berlangsung di Dewan Serambi Suluh, Tarindak di Seni, di Ibu Negara semalam. Yang berhormat Pihin Datu Lail Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof berkata, mulai tahun ini Perbadanan Taib telah melaksanakan beberapa projek penaik tarafan yang kritikal, terutamanya dari segi prasarana teknologi, pengemaskinian sistem pentadbiran dalaman dan pengurusan tenaga manusia. Proses penaik tarapan secara meluas ini adalah perlu dilaksanakan dan dikira tepat pada masanya semata-mata untuk memastikan bahawa Perbadanan Taib akan dapat bertahan operasi dan mampu bersaing dan tidak ketinggalan di pasaran perkhidmatan kewangan secara jangka panjang. Adalah diharapkan supaya semua lapisan warga Perbadanan Taib akan sama-sama dengan hati dan fikiran terbuka bertawakal meletakkan niat dan tekad untuk berusaha secara satu pasukan yang bersepadu dan bersemangat jitu menjayakan perubahan-perubahan positif ini dan seterusnya menyumbang buah pikiran yang bernas dan tindakan-tindakan membina bagi sama-sama membaiki mana-mana proses kerja yang mungkin sudah dikira tidak serasi dan kehendak masa kini, terutamanya dalam menjaga kepentingan pelanggan dan memudah cara urusan mereka dengan pihak Perbadanan Taib. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Jem Osman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku penasihat Lembaga Pengarah Perbadanan Taib dan Datuk Seri Paduka Wang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. 45 pegawai dan kaki tangan Taib yang telah berkhidmat selama 25, 20, 15, 10 dan 5 tahun menerima sijil perkhidmatan kerja lama. Ia adalah sebagai tanda penghargaan kepada para pegawai dan kaki tangan Perbadanan Taib. Pelaburan langsung asing berupaya untuk terus memainkan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi negara Brunei Darussalam serta menjana industri-industri utama seperti hiliran minyak dan gas, makanan, teknologi, infokomunikasi, pelancongan dan perkhidmatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan perkara tersebut semasa Forum Ekonomi Tahunan bertajuk Mutual Support and Overcoming Challenges Together. Yang berhormat turut menghargai para ahli Persatuan Perusahaan China kerana menyediakan peluang-peluang perniagaan kepada para pengusaha mikro, kecil dan sederhana dan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan termasuk memberikan latihan-latihan khusus dalam memastikan tenaga kerja tempatan bersedia untuk menjalankan tugasan dan dilengkapi dengan kemahiran industri. Puanan terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dalam ucap tama menyeru Persatuan Perusahaan China untuk terus meneroka peluang-peluang perniagaan di negara ini. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 1 kes aktif jangkitan COVID-19 masih dalam rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan tidak ada kes baharu dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan juga memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 147 kes dengan kes yang sembuh seramai 143 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, iaitu 164 hari yang lalu. Jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan ialah sebanyak 6 kes. 342 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 7,059 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 138 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam
menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 64,440 sampel. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Program Likat Dai dihasrat akan dapat memantapkan lagi kredibiliti para dai dalam menyampaikan ceramah di pelbagai peringkat. Kembali selepas ini. Program Likat Dai diungkayahkan sebagai wadah bagi para dai meningkatkan dan memantapkan keilmuan serta percambahan fikiran, khususnya berkaitan perkembangan bidang ceramah masa kini. Melalui program perjumpaan itu juga akan dapat memantapkan lagi kredibiliti mereka dalam menyampaikan ceramah di pelbagai peringkat, sama ada melalui radio dan televisyen, masjid-masjid sempena hari-hari kebesaran Islam dan sebagainya. Harapan tersebut disuarakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah semasa program Likat Dai pagi tadi. Maka oleh itu, para dai, para penceramah merupakan mereka-mereka yang terpilih untuk berkongsi maklumat, memberikan fikrah-fikrah yang bernas bagi menentukan corak perkhidmatan dakwah pada masa akan datang dan seterusnya, mengenal pasti apakah harapan-harapan, ekspektasi orang awam terhadap para da'i atau penceramah Brunei yang mereka inginkan. Apatah lagi bengkel pada hari ini dihasratkan untuk memfokuskan kepada memperkasa para da'i dengan kaedah-kaedah yang boleh kita temukan semasa bengkel ini berjalan bagi menghadapi pelbagai lapisan masyarakat yang inginkan para da'i atau penceramah-penceramah yang sentiasa diberi perhatian oleh mereka. Dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian penyebaran dakwah, program memfokuskan ke arah memperkasa para dai dengan kaedah-kaedah dalam menghadapi pelbagai lapisan masyarakat. Ianya juga antara aktiviti sokongan bagi mencapai objektif strategik di bawah rancangan strategik Pusat Dakwah Islamiah bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Sesuai dengan salah satu objektif strategik utama iaitu dakwah dan syiar Islam tersebar luas bagi menambah bilangan dai berwibawa. Peserta program terdiri daripada para pegawai Kementerian Hal Agama dan ahli-ahli takmir masjid yang terpilih. Pelbagai aktiviti dianjurkan oleh Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC sepanjang bulan Oktober ini bersempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara tidak terbatas di PJSC malahan juga di luar PJSC. Dalam menyokong Bulan Kesedaran Kanser Payudara, The Ozone menganjurkan aktiviti Breast Cancer Weekend selama 2 hari mulai hari ini di Fitness Zone Kulab. Aktiviti diadakan bagi mengetahkan kegiatan PJSC melalui Pusat Kanser Brunei TBCC yang bekerjasama menyokong aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh agensi-agensi lain termasuk para pengusaha dan pertubuhan bukan kerajaan NGO ke arah meningkatkan lagi kesedaran tentang kanser. Selain jualan makanan dan minuman, aktiviti ini juga mempamerkan risalah-risalah berkaitan kanser dan pencegahannya, termasuk poster-poster tentang kanser payudara. Di samping itu, orang ramai boleh menemui para pakar yang mana pakar onkologi dari PJSC bersedia untuk menjawab persoalan termasuk memberi nasihat dan saranan berkaitan kanser dan pencegahannya. Memang sekarang ni bilangan kanser di merata dunia akan meningkat sebab faktor usia dan kesedaran. Alhamdulillah, cancer patient di sini dapat menerima bantuan yang bagus dari pihak kerajaan, tapi kami memerlukan pertolongan dari NGO-NGO atau pihak persendirian untuk menolong. Bagi pihak PJSC TBCC, kami menganjurkan outreach program untuk merapatkan lagi hubungan antara cancer center dengan halayak ramai. Agama Islam menuntut umatnya agar membudayakan kebersihan yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Ini termasuk kebersihan diri, keluarga, tempat tinggal, tempat awam termasuk masjid dan sekitarnya.
Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam tazkirah semasa kempen kebersihan dan kesihatan anjuran bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid bagi kelas bimbingan Muslimah Daerah Tutong pagi tadi. Tazkirah bertajuk Kebersihan dan Kesihatan dalam Pandangan Islam disampaikan oleh Daing Hajah Nadirah binti Haji Lahid, Pegawai Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Program merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama Masjid Kampung Kupang. Untuk menjaga kebersihan diri. Kempen disertai 50 Muslimah dari Masjid Kampung Kupang dan Muslimah Masjid Kampung Sinaut. Ia bertujuan menyahut seruan Kementerian Kesihatan untuk sentiasa menjaga kebersihan sekaligus membendung penularan pelbagai jenis penyakit berjangkit. Melalui program ini, ianya dapat membimbing para muslimah menjaga kebersihan diri dan alam sekitar sebagai amalan kehidupan seharian. Lapan lagi produk kosmetik didapati dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Dapatan tersebut adalah hasil dari ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Makmal Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk-produk tersebut dicemari dengan bahan tretinoin dan hidroquinone yang boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya menyatakan bahawa kementerian tersebut tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan dan penjualan produk-produk tersebut atau mengeluarkan surat pengakuan notifikasi produk kosmetik bagi penjualan produk-produk tersebut. Berikutan dapatan itu, produk-produk tersebut adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara ini. Orang ramai dipohon agar memberikan kerjasama untuk melaporkan kepada bahagian compliance dan pelaksanaan jika mendapati produk-produk berkenaan masih dipasarkan di negara ini. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi bahagian compliance dan pelaksanaan melalui talian telefon 2393-298 sambungan 208 atau menghantar email kepada pharmacy.enforcement@moh.gov.bn atau berjumpa terus pegawai compliance dan pelaksanaan di tingkat 1 bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kampung Madaras Mukim Gadong A atau hubungi talian Darussalam 123. Seorang lelaki warga negara Bangladesh didakwa atas kesalahan di bawah Bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 kerana tinggal lebih masa di negara ini. Milon berusia 38 tahun memegang pasport BB010731 ditangkap semasa pemeriksaan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di sebuah rumah di Perpindahan Rakyat Jati, Kampung Mata-Mata, Gadong. Dia dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan 3 kali sebatan.